A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal yang berusaha pengurusi surau timbalan, pengurusi saf kepimpinan, jawatankuasa surau Ad-Diniyah. Seterusnya yang dikasihi tuan-tuan puan muslimin dan muslimat sidang jemaah sekalian. Kita sambung pengajian ya kitab Mau'izatul Mu'minin. Ya kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan para mukmin. Ya, kita sambung bab bahaya pangkat dan riya, maknanya mengejar, ya mengejar pangkat, pangkat, gelaran, jawatan, sama tu. Dan juga bahaya sifat ar-riya, menunjuk-nunjuk di dalam amalan. Kita sambung ya bab mengubati ar-riya. Kita dah sentuh di dalam ya kuliah yang lepas berkenaan dengan makna ar-riya. Bagaimana boleh ya berlaku ar-riya. Kemudian malam ni rawatan kepada penyakit ar-riya. Buku lama tu muka surat 261 juzuk yang kedua. Buku baru muka surat 567 buku baru. Buku lama juzuk yang kedua muka surat 261. Bawah sekali itu. Mengubati ar-riya. Jadi ar-riya ini merupakan satu penyakit. Penyakit jiwa dan juga penyakit hati. Penyakit jiwa dan penyakit hati. Maknanya seseorang tersebut bila ada ar-riya, maknanya hatinya kotor. Amalannya yang sepatutnya, yang semestinya, yang wajibnya lillahi ta'ala, dia jadi amalannya untuk benda lain. Lain daripada Allah. Li ghairillah. Itu ar-riya. Jadi setiap amalan diniatkan dalam hatinya, dilaksanakan bukan kerana Allah, ianya adalah tidak diterima di sisi Allah. Itu bahaya ar-riya ini. Walaupun bagus, besar mana amalan itu, bila
niatnya bukan kerana Allah, dengan arti tidak ada keikhlasan, amalan tersebut mardud, tidak diterima, bahkan tercela, mazmum, tercela sifatnya di sisi Allah. Maknanya Allah murka. Allah murka. Kita sepatutnya mukhlishina lahuddin, ikhlas hanya semata-mata kerana Allah di dalam amalan agama. Lain daripada itu ar-riya. Di antara makna ar-riya ialah menunjuk-nunjuk untuk mendapat pujian daripada manusia, ataupun supaya diberi kedudukan, supaya diberi amanah, supaya dia ni dipercayai, dia menonjolkan dia ni baik, dia tunjuk dia ni baik. Tujuannya supaya diberi harta benda, diberi amanah. Bila dilantik ke jawatan yang mana melibatkan harta benda, dan dia jadi pengarah, jadi ketua pengarah, jadi mudir, jadi yang bertanggungjawab menguruskannya, lalu dia pun mengambil kesempatan untuk kepentingan peribadi dia. Itu bahaya, ya, penyakit ar-riya. Jadi penyakit ini memerlukan kepada rawatan, memerlukan kepada ubat, pasal dia penyakit hati, penyakit hati. Dengan arti seluruh amalan seseorang hamba yang ada ar-riya ini, perbuatannya adalah membawa kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Allah murka ya kepada hamba yang beribadat tidak ikhlas kepada Allah. Asas kepada penerimaan ialah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja amalan yang Allah terima daripada mereka yang bertakwa. Di antara sifat ataupun ciri takwa ialah keikhlasan di dalam melakukan amalan. Jadi ada dua benda. Yang pertama ialah seseorang itu mesti mencabut akar-akar ataupun punca kepada ar-riya. Kalau dia sedar dalam hati dia ataupun seseorang diuji dengan musibah penyakit ar-riya, dia kena kenal pasti apakah puncanya, sumbernya, daripada mana asalnya. Dan yang kedua, dia berusaha untuk menolak sifat itu dari bersarang di dalam hati dia. Mana banyak berdoa, minta kepada Allah supaya Allah campakkan keikhlasan ke dalam hati dia. Jadi kena banyak minta kepada Allah, berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara punca ataupun usul ataupun asal kepada penyakit ar-riya ialah dia ni suka kepada kemasyhuran, suka kepada kedudukan, hubbud dunia, suka keduniaan, ataupun suka nak jadi ketua, hubbur riyasah, suka nak ke depan. Itu di antara puncanya. Dan bila begitu, orang pun angkat dia, orang pun puji dia, lalu dia pun menonjolkan dia ni kalau diberi amanah, diberi pangkat, dia jujur, lalu dia pun dengan sengaja menonjolkan dia ni jujur, orang percaya. Dia suka benda begitu. Itu di antara benda yang besar. Jadi suka kepada pujian, itu di antara perkara yang besar, punca kepada penyakit riya.
Dia pun buat amalan, buat segala amal ibadat supaya dipuji. Tu puja. Jadi rawatannya ialah dia hendaklah banyak meminta pertolongan kepada Allah ya Subhanahu wa taala supaya dihilangkan cinta kepada pujian itu. Kena banyak berdoa, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kena ingat bahawa bila tujuannya di dalam beramal nak dapat kedudukan, amalannya ditolak oleh Allah. Dan bila dia dibangkit di akhirat, dia akan ditimpa azab yang pedih di sisi Allah. Maknanya sia-sia amalan dia. Sia-sia amalan dia. Jadi mencari pujian manusia, benda itu tidak kekal. Benda itu tidak kekal. Sepanjang dia hidup di atas dunia, mungkin dia dapat. Tetapi lepas berapa tahun, dia akan dipanggil oleh Allah. Jadi kehidupan yang kekalnya bila dia mati sekarang. Jadi kalau dia bertemu di hadapan Allah, berada di hadapan Allah, tak ada apa yang dia nak bekal, dia bakal akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak amalan dia besar. Buat satu masjid, dia seorang je sponsor, tapi rupa-rupanya Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu. Kita tak boleh nak tuduh siapa-siapa, oh dia ni riak, tak ada. Bila mati sekarang, tu dia dengan Allah Ta'ala. Dia dengan Allah Ta'ala. Oh ruginya dia. Sepatutnya, contohnya, membina satu rumah Allah, pahalanya besar. Satu amal jariah, sedekah jariah, yang pahalanya mengalir sampai bila-bila. Selagi orang guna masjid tu, setiap orang yang sujud, baca Quran, beribadat di masjid itu, beriktikaf di masjid itu, pahalanya juga mengalir ke kubur dia. Besar buat rumah Allah ni, pahalanya mengalir sampai bila-bila, tak putus-putus, tak pernah kering sumbernya. Tetapi sayang, dia buat itu bukan kerana Allah, dia pun menyesal. Dia kena ingat begitu. Jadi bila dibuat satu amalan, baik amalan itu besar ataupun kecil, mesti lillahi ta'ala. Kalau tidak, mati sekarang, dia pasti akan menyesal. Tanam dalam hati dia. Itu di antara rawatannya. Kena faham begitu. Supaya apa? Akhirnya Allah beri kekuatan kepada dia untuk menghilangkan penyakit ar-riya' dari hatinya. Jadi kita ni sahabat-sahabat sekalian, syaitan akan cuba untuk merosakkan amalan kita dengan berbagai-bagai cara. Di antara pintunya ialah ar-riya'. Pintu syaitan. Dia nak rosakkan amalan anak Adam. Di antaranya ar-riya'. Lalu amalan itu yang besar, sepatutnya dia dapat pahala yang hebat di sisi Allah, tetapi sia-sia. Jadi dia kena ingat begitu. Sebelum dia buat amalan kerana mengharapkan pujian ataupun sesuatu, jawatan ataupun pangkat. Dan itulah kehinaan yang besar. Hina dia di negeri akhirat. Mengharapkan pujian makhluk, bukan mengharapkan anugerah daripada Al-Khaliq. Mengharapkan Al-Makhluk. Makhluk dicipta. Dia pandang atas bumi. Dia pandang atas bumi. Sepatutnya dia kena pandang, kena tengok, kena mengharapkan anugerah dari Al-Khaliq, Sang Pencipta.
Sang pencipta, barulah di akhirat dia akan mendapat anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dipikir begitu, mudah-mudahan penyakit riak itu akan hilang daripada hatinya. Kerana riak itu berupa racun. Dia berupa racun di dalam amalan. Dia rosak habis amalan. Racun itu dia rosak habis. Kalau racun ni dia ada madu dia. Dia ada madu. Madu ni orang suka. Manis, bagus. Semualah madu ni orang suka. Bermadu pun orang suka juga. Tapi racun tak ada orang suka. Madu yang begitu bagus itu, kalau campur dengan racun, mana yang menang? Mana yang menang? Menang racun. Kalau nak tahu, cuba balik rumah siapa ada racun tikus. Kemudian ada madu, campur, kemudian campurkan, kacau. Cuba minum kalau berani. Racun campur madu, dia menang racun. Amalan begitulah. Nampak baik, baca Qurannya, buat masjidnya, solat rajinnya, tetapi rupanya ada racun, iaitulah penyakit riak. Lalu amalan itu mardu, ditolak. Begitulah di antara perumpamaannya. Contohnya bercampur benda racun dengan madu. Bila dia sedar begitu, amalannya haba'an mansura, menjadi debu ditiup oleh angin, tak melekat, tidak menjadi bekalan. Dia pun sedar, bila aku mati sekarang, apa nak bawa di hadapan Allah? Tak ada bekalan untuk kehidupan yang abadi negeri akhirat. Habislah aku. Dia pun fikir, dia pun tak ada dah. Aku beramal ini, aku sedekah ini, aku buat masjid ini, ya Allah, lillahi ta'ala. Dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga di antara benda-benda yang lain. Supaya dengan dia fikir begitu, dia akan menyesal. Menyesal, dan dia pun menanam di dalam hati dia sifat al-ikhlas. Seterusnya ialah yang kedua, dia menolak keikhlasan dari hatinya. Iaitulah seseorang yang dia tahu dah, dia ni suka kepada pujian. Dia pun tanam dalam hati dia tanda, aku nak Allah Ta'ala. Dia ni suka pangkat, dia pun tolak dalam hati dia, ya Allah, aku tak nak amalan aku ini lillahi ta'ala. Dia pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syaitan ini, dia tak pernah ataupun dia payah nak berputus asa dari merosakkan amalan anak Adam. Syaitan iblis ni, dia ni payah nak berputus asa. Dia tak berjaya dengan cara A, dia akan cuba cara B. B tak berjaya, dia ada plan C. Sampailah bila-bila. Dia tidak pernah putus asa. Dan kita kena sedar. Lalu kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi waswasah syaitan. Waswasah syaitaniyah. Selalu duk ganggu hati anak Adam. Jadi kita kena sentiasa bersedia, kerana syaitan ini akan sentiasa cuba untuk menanam benih-benih riak di dalam hati anak Adam. Dengan harapan dia supaya amalan anak Adam Allah tak terima. Itu dia seronoklah. Bila amalan manusia itu Allah tak terima, apa dia nak jawab di hadapan Allah?
na'udzubillah min dzalik, akhirnya na'udzubillah min dzalik dicampak ke dalam neraka. Syaitan pun ada kawan dia di dalam neraka. Syaitan nak begitu. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan anak Adam semuanya. Ajma'in, semuanya tanpa kecuali. Dia dah berjanji dah, dia dah bersumpah dah, dia dah bertekad dah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan cuba sedaya yang mungkin. Jadi kita kena ingat. Jadi di dalam hati itu, apabila seseorang contohnya sedang beribadat, solat, kemudian terlintas dalam hati dia, orang duk tengok tu, orang duk tengok aku tengah solat, lalu aku pun kena panjangkan qiyam, panjangkan rukuk, panjangkan sujud, lama sujud. Pasal apa? Orang duk tengok tu. Lepas ni orang duk puji, oh bagus ustaz tu, sujud dia panjang, qiyam dia panjang. Duk terlintas dalam hati begitu, seronok orang duk puji. Lalu bila ada perasaan begitu, hendaklah dia segera menolaknya. Astaghfirullahalazim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-samiil 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baca al-isti'adzah, banyak baca. Mudah-mudahan syaitan ini lari dari duk bertenggek di dalam hati dia. Dan syaitan tak putus asa. Dia lari sekejap, kemudian dia cari jalan lain. Dia akan berusaha. Seperti kata sebahagian tok guru, seumpama lalat begitu. Kita duduk di hadapan juadah, tu tengah makan apa tu, makanan apa yang boleh menarik perhatian lalat umpamanya. Dia pun datang, kita pun halau, dia datang pula. Kita pun buat tangan begitu, dia lari sekejap, datang pula. Perangai begitu, akhirnya penat kita, biar je lah. Begitu nak mudah faham syaitannya, lari sekejap, ini datang pula. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia pun lari sekejap. Kita pun tak ingat dah, datang pula. Jadi kena sentiasa berzikir. Hati kena sentiasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Duk dalam masjid surau pun, dia pun mari. Yang ada masuk dalam masjid, yang ada masuk dalam surau. Yang ada tunggu kat luar pun, banyak ekor juga. Yang masuk dalam masjid pun, banyak ekor juga. Ini syaitan, dia jenis begitu. Jenis dia nak ganggu kita supaya amalan kita tidak diterima. Lalu dia pun tolak. Bila ada perasaan nak kepada puji apa, dia pun tolak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya di dalam kita menyembunyikan amalan, bagi setengah orang, bagi setengah anak Adam, bagus baginya sesuatu amalan disembunyikan supaya tak ada yang mengetahuinya, terutamanya bagi siapa-siapa bila dia buat secara zahir di hadapan siapa-siapa, hatinya mudah lari daripada ikhlas, mudah nak tergelincir daripada ikhlas. Yang ni elok dia buat secara sembunyi-sembunyi. Nak beri sedekah, nak beri apa, nak solat sunat, amal ibadat yang lain tu elok disembunyikan, terutamanya bagi sesiapa yang hatinya mudah tergelincir dari landasan keikhlasan. Dan buat sesuatu amal ibadat secara rahsia banyak kelebihannya. Jangan pula dia buat secara rahsia, duk cerita pada orang pula yang tu tak jadi.
Dia bangun tengah malam, solat tarawih pula dah. Solat tahajud tengah malam. Solat malam lah, qiyamul lail, baca Quran malam. Tak ada siapa yang tahu. Pasal apa tengah malam pukul 3, pukul 4, siapa nak sedar? Orang tidur semua. Tapi siang hari pergi solat subuh, duk cerita pada orang pula, tak jadi. Biarlah dia dengan Allah Ta'ala. Amalannya sudah diterima oleh Allah. Tak payah duk cerita-cerita kepada siapa-siapa. Duk bangga-bangga pula. Oh, aku tengok malam tadi orang lain semua tidur. Apalah banyak tidur. Aku seorang je bangun solat tahajud. Apalah. Duk cerita pula, duk bangga-bangga pula. Habislah dia. Dia buat tu cantik dah secara rahsia. Tak ada siapa dengar. Biarlah benda tersebut menjadi rahsia antara dia dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Jadi rahsia. Pasal kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Bukan kita mengharapkan pahala di sisi manusia. Manusia boleh bagi pahala kepada kita? Tak boleh. Jadi pasal apa dia mengharapkan pahala dari makhluk? Haraplah pahala anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedangkan memperlihatkan amalan itu berkemungkinan akan dihinggapi penyakit riak. Tanpa dinafikan, kadang-kadang buat amalan di hadapan manusia ini ada faedahnya. Ada faedah juga. Buat amalan terang-terang ada faedah juga. Di antaranya menjadi contoh yang baik, supaya diikuti. Supaya diikuti. Tengok orang tu sedekah. Orang yang tengok itu pun datang semangat untuk bersedekah juga. Lalu orang pun mengikuti contohnya. Jadi setiap contoh yang baik yang diikuti oleh siapa-siapa, pahalanya dapat kepada orang yang dicontohi tersebut juga. Itu di antara faedahnya. Dia tengok, oh dia tu tidaklah lebih kaya berbanding aku, tetapi dia banyak sedekah, buat surau, buat masjid. Aku gaji lagi tinggi daripada dia. Lagi banyak sumber pendapatan. Ini aku pun kena sedekah samalah seperti dia. Supaya dapat bekalan di negeri akhirat. Dia pun sedekah juga. Pasal apa ikut contoh kawan tu. Jadi pahalanya pun juga mengalir kepada orang yang dicontohinya itu juga. Jadi di antara kelebihan kita buat amalan secara terang-terangan. Kita baca Quran depan orang, ramai orang dengar. Orang pun yang rasa malas sikit-sikit pun tengok kita baca, dia pun pergi ambil wuduk, baca Quran juga, ikut kita. Kita pun dapat pahala yang sama. Dengan syarat apa? Kita ni selamat dari penyakit ar-riya. Jadi bagi mereka yang hatinya kuat, yang boleh menjauhkan hatinya dari penyakit ar-riya, dia boleh buat amalan secara terang-terangan di hadapan orang ramai. Supaya apa? Diikuti, menjadi contoh, menjadi contoh kepada orang yang lain, dan dia juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Artinya, kalau kamu zahirkan sedekah itu adalah baik. Maknanya terpuji juga. Dengan apa? Supaya diikuti oleh orang ramai, menjadi pemurah. Dan kalau kamu sembunyikan sedekah itu dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu adalah lebih baik bagi kamu.
Dengan arti apa? Boleh menyelamatkan kamu dari penyakit ar-riya. Lalu ibadat dia, sedekah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menzahirkan amalan, mana buat amalan secara terang-terangan, dia ada dua. Satu, amalan peribadi dia. Amalan peribadi dia, amalannya sendiri. Dan yang kedua, dia buat amalan dia sendiri. Yang kedua, dia bercakap tentang apa yang dia amalkan itu. Jadi bahagian pertama ialah seseorang yang buat sesuatu amal kebajikan dengan secara terang-terangan, seperti beri sedekah. Di dalam ayat tadi, Suratul Baqarah ayat 271, dia beri sedekah, kemudian di hadapan orang ramai, tujuannya supaya dicontohi. Supaya dicontohi. Nak buat suatu benda ni kadang-kadang yang mula-mula tu payah. Mula-mula tu payah. Bila dah ada nampak, baru ramai orang nak beri sedekah. Kita nak buat masjid, ambil gambar tempat masjid, tak ada apa lagi, tanah kosong. Orang payah mula-mula nak beri sedekah. Yang beri mula-mula tu besar pahala. Bila dah ada tiang, ada atap, ada dinding, hanya nak buat finishing saja, yang tu baru orang nak beri. Pasal apa? Nampak dah ada dah. Jadi yang mula-mula tu besar pahala, ya, di sisi Allah, ya, Subhanahu wa taala. Jadi dilakukan amalan contoh sedekah tadi, sedekah, dengan tujuan dicontohi kelakuannya. Yang demikian tidak ada larangan di sisi Allah. Dia yang memulainya, dan itu tidak termasuk di dalam makna ar-riya. Dia buat supaya dicontohi. Dia solat supaya diikuti oleh anak murid dia. Dia baca Quran supaya dicontohi oleh pelajar-pelajar dia. Bahkan itu di antara yang terbaik, dicontohi, dan pahala pun mengalir juga kepada yang melakukannya, yang mula-mula tadi. Sebagaimana kisah seorang Ansari, seorang sahabat dari kalangan Ansari, ya, penduduk asal, ya, Madinah. Dia ni bawa wang ringgit ataupun wang lah untuk disedekahkan. Mana seorang sahabat daripada Madinah, dia ni bawa wang untuk disedekahkan. Lalu bila orang tengok sahabat tadi dia sedekah depan orang, bila sahabat-sahabat yang lain tengok, penduduk Madinah tengok, lalu mereka pun menirunya. Masing-masing pun pergi rumah ambil wang masing-masing sedekah. Nak tiru para sahabat yang mula-mula sedekah tadi. Lalu Nabi pun sampai perkhabaran ini kepada Nabi. Nabi tahu, sahabat tadilah mula-mula beri sedekah, orang lain pun ikut sama, balik rumah ambil duit, beri sedekah sama. Pasal apa? Mencontohi sahabat yang mula-mula tadi. Lalu cerita ni sampai kepada Nabi. Buat sedekah terang-terang, orang nampak. Nabi pun kata apa? Ya, sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Man sanna sunnatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa ajru manittaba'ahu. Artinya, barang siapa yang memulai sesuatu amal kebaikan, dia yang mula-mula buat, sebelum tak ada orang buat lagi, sesuatu amal kebaikan, kebajikan, kemudian dia melakukannya, dia buat amalan tersebut,
maka baginya pahala amalan kebaikan tersebut dan amalan tadi serta pahala dari seluruh orang yang mencontohinya. Yang mula-mula tu payah. Yang mula-mula tu payah. Lalu orang yang ikut dia tersebut masing-masing dapat pahala. Kemudian pahala itu mengalir juga kepada orang yang mula-mula buat amalan tu. Banyak amalan dia. Pahala dia banyak. Jadi kalau yang mencontohi dia tu 20 orang, dia dapat pahala yang 20 orang itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tadi. Plus pahala dia. Jadi banyaklah, berganda-ganda pahala. Padahal dia buat sekali je. Tengok kehebatan. Kita buat amalan secara terang-terangan, kemudian selamat daripada penyakit ar-riya. Dengan tujuan apa? Supaya amalan tersebut dicontohi. Itu kehebatan, ya, amalan ataupun memperlihatkan amal kebaikan dengan syarat selamat daripada penyakit ar-riya. Dan jika begitu keadaannya, memperlihatkan amalan itu adalah lebih baik. Lebih baik berbanding dilakukan secara terang-terangan. Pasal apa? Dia mendapat pahala yang berganda-ganda. Pahala yang berganda-ganda. Tetapi seseorang yang memperlihatkan amalan ini perlu memerhatikan dua perkara. Memerhatikan dua perkara. Yang pertama bahawa akan ada orang yang mencontohinya, dengan harapan kalau dia nak dapat pahala yang berganda-ganda, ada orang yang mencontohinya. Kalau tak ada yang mencontohinya, tak adalah ganda pahalanya. Dia dapat pahala kerana niat yang baik. Supaya apa? Dicontohi perbuatan yang baik. Dengan arti kalau ada yang mencontohinya, pahalanya berganda-ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang mencontohi dia, pahalanya mengalir kepada dia. Kemudian yang kedua, hendaklah dia tengok kepada hatinya. Kerana seseorang tersebut tidak mustahil akan dihinggapi penyakit ar-riya. Dengan arti kalau dia boleh selamat dari penyakit ar-riya, bolehlah dia buat amalan tersebut secara terang-terangan. Dengan niat tadi, ikhlasnya, kemudian supaya dicontohi dan mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Kemudian dia kena selidik hati pula. Hati dia ni selamat. Tak fikir lepas daripada tu, aku akan rasa sombong, rasa bangga, rasa hebat, rasa lebih mulia berbanding orang yang lain. Pasal apa? Banyak sedekah, banyak solat, banyak baca Quran. Tak ada. Lillahi ta'ala. Boleh. Buatlah secara terang-terangan. Mudah-mudahan ada banyak keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara keberkatan yang besarnya, amalan tersebut dicontohi. Itu di antara keberkatan yang besar. Amalan yang baik itu diikuti dan dia pun dapat pahala sebanyak mana, seramai mana orang yang mengikuti amal kebaikan yang dilakukannya itu. Kemudian dengan syarat yang kedua yang kita sebut tadi, bahawa hatinya selamat daripada penyakit ar-riya. Itu di antaranya. Kemudian bagaimanakah seseorang dia meninggalkan amal kerana takut ar-riya? Tadi buat amal kerana ar-riya, tak diterima. Kemudian kalau selamat dari penyakit ar-riya, dia boleh buat secara terang-terangan. Dia kena minta, kena banyak berdoa kepada Allah
supaya dia bersihkan hatinya. Kena tolak penyakit riak. Bagaimana kalau seorang dia tak buat amal taat kerana takut dihinggapi penyakit riak? Dia tak buat. Ada manusia yang meninggalkan amalan dengan alasan kerana takut riak. Perkara yang demikian amatlah salah sekali. Tak betul. Ini sesuai dengan ajakan syaitan. Jadi syaitan sukalah kita ni tak buat amalan. Dan sesuailah dengan apa yang syaitan tak. Syaitan tak suka kita ni buat amal baik. Tolong siapa, sedekah kepada siapa, baca Quran, banyak solat. Syaitan tak suka. Lalu dia pun pergi tanam dalam hati kita, tak payah sedekahlah. Kalau kamu sedekah pun, bukan Allah nak terima pun, kamu ada penyakit riak. Dia pun takut kerana dihinggapi penyakit riak, tak sedekah. Syaitan pun seronok. Pasal apa? Tidak berlaku sedekah. Sepatutnya dia bersedekah dan lawan syaitan. Buat. Kalau tak buat, dah pasti dah Allah tak terima. Kalau dia buat, dia lawan was-was syaitan tadi dengan harapan dia berdoa, Allah terima. Tak buat, macam mana nak tahu? Dia ada iklan kerja, dia pun tak minta, memang confirm tak dapat. Aku minta pun bukan dapat kat aku, orang lain. 5 je jawatan yang ada, kerja kosong 5. Orang minta sampai 1000. Malah minta. Dia tak minta, confirm tak dapat. Tapi kalau dia minta, belum tentu lagi, silap-silap rezeki dia, naik nama dia dengan sukacitanya. Dipanggil untuk apa tu, melaporkan diri pada tarikh sekian, bulan sekian, kan dapat. Jadi begitulah amalannya. Kalau tak buat, confirm Allah tak terima. Buat dan lawan godaan syaitan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Sama tadi dengan minta kerja tadi. Itu dia panggil mengadu nasib. Dia panggil mengadu nasib. Keputusannya sudah ada di sisi Allah. Dan benda takdir ini benda ghaib. Kita tak tahu. Amalan yang kita buat ini pun kita tak tahu Allah terima ke tidak. Cuma kita berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan ini, sembahyang, puasa, haji, zakat, sedekah. Allah terima ya Allah. Nak tahu terima tak terima, mati sekarang baru tengok. Tengok di bawah tajuk sembahyang, oh Allah terima, alhamdulillah. Tajuk sedekah, oh banyak sedekah, Allah terima, alhamdulillah. Itu berkat doa. Berkat doa kepada Allah. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa khusyu'ana wa ruku'ana wa du'a'ana ataupun wa ada'iyatana, semualah, wa sadaqatina wa zakawatina. Minta Allah terima. Berdoa begitu. Sebab itulah kena ada dalam hati kita. Sebelum ni kita sentuh apa sifat al-khauf wal raja, takut dan harap. Takut apa? Takut kalau Allah tak terima amalan kita, lalu kita pun buat bersungguh-sungguh. Dan ar-raja, menaruh harapan, dengan harapan, ya Allah, aku solat ini terimalah ya Allah. Itu nama harapan. Jadi kena ada dua tu, di antara takut dan harap, ia kepada penerimaan dan juga rahmat Allah. Jadi apabila ada riak, jangan ditinggal amalan, buat, kemudian berdoa supaya diterima oleh Allah. Bersih hati daripada penyakit ar-riak. Jadi mudah-mudahan Allah pun menerima amalan kita. Jadi itu di antara. Dah. Belum lagi.
Belum lagi, sambung lagi. Apakah perkara yang perlu diketahui di dalam melakukan kebaikan? Dah masuk? Dah masuk. Okey, kita berhenti situ ya. Kita berhenti perkara yang perlu diketahui dalam melakukan kebaikan. Ya, kita berhenti situ. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat berapa tu buku baru? 574. Okey. 574. Okey. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.